Rupanya Suzuki ni macam Toyota juga. Start daripada mesin tenun kain tahun 1909. So hari ni kita di Suzuki Malaysia di bawah Naza Eastern Motor. Kenapa? Adalah yang PM kat kami ni. Bajet 150,000 nak cari kereta yang fun, yang baru, tak nak recon. Honda Civic Turbo ke? Atau Swift Sport? So hari ni kita pergi tengok Swift Sport. Ada manual. I like this car. Suzuki sebenarnya dah 2 kali datang kat Malaysia. 3 kali lah kalau kita cerita zaman Vitara dulu. Dulu bawa Lion dan kemudian bawa DRB dan kemudian bawa Proton dengan R3 dia. Dan kali ni dengan Naza. 4 kali lepas. 4 kali. So, hari ni Swift Sport banding dengan Honda Civic. Kita tak adalah nak bawa 2 kereta tapi kita buat secara ilmiah. Okey, saya akan bawa juga kereta ni nantilah. So, ini ialah Suzuki Swift generasi keempat dan yang ini Swift Sport. Ini bermakna ini ialah varian yang lain daripada Swift biasa. Swift biasa tak masuk dekat sini. Now, Swift Sport ni dulu dah pernah dijual di Malaysia, generasi ketiga ni dulu, yang ini keempat. Yang generasi ketiga engine 1.6 liter NA non turbo, engine M16A dia tu. So, engine tu very high revving, okey? Dan hanya datang dalam transmisi manual. Yang ini enjin 1.4 liter booster jet. Oh, nama pun best sebab dia enjin turbo, okey? Dan dia mempunyai juga direct injection. So direct injection plus turbo charging. So ini enjin dia booster jet dan tenaga dia berapa? 140 PS, 4 PS lebih terror daripada dulu dan torque dia yang best 230 Nm of torque, which is 70 Nm more than the previous 1.6 liter engine. So yang ini engine 1.4 liter turbo, lebih kecil, lebih berkuasa dan lebih menjimatkan 6.1 liter untuk setiap 100 km daripada tangki sekecil 37 liter sahaja. So enjin 4 silinder 1.4 liter booster jet ini dipadankan dengan transmisi automatik 6 kelajuan. Dia ada yang manual tetapi di Malaysia kita cuma ada yang automatik saja. Kenapa? Senang. 2 benda je. Nombor 1, yang nak beli manual macam ramai tapi yang actually membelinya tak ramai, dan dengan automatik lebih ramai yang boleh beli. Sebab bukan semua orang pandai bawa manual. Alright, now berapa laju? Kereta ni 0 to 100 is in 8 seconds, 8 saat. Top speed dia 205 km sejam. Warna kuning sahih yang ini. Lebih laju dari Myvi kuning. Jarak antara roda sana ke roda sini, jarak itu kita panggilkan track. Dan untuk Swift Sport baru, dia menggunakan platform hardtech yang baru, ya. Dan kerana itu track dia ni 40 mm lebih lebar depan dan belakang. Berat kereta ni, ni yang Swift Sport ni yang best ni. Swift Sport legendary sebab dia kecil, compact, powerful dan ringan. Yang ini dah besar, luas macam ni, apa semua lengkap ni pun masih lagi mengekalkan berat di bawah 1 tan. So this car weighs approximately 970 kilograms. 970 kilo. Lebih ringan dari aku kot. Roda alloy dia 16 inci. Bukan 17 macam kat Jepun. Okey, tapi kau boleh tukar sendirilah. Suspension depan masih lagi McPherson strut. Dekat belakang ialah torsion beam. Dia ada trailing arm dekat sistem suspension dia ni, ya. Tambahan sokongan supaya dia lebih rigid, lebih kukuh. Maksudnya, kita boleh masuk corner dengan lebih laju. Walaupun Swift Sport ini diimport sepenuhnya CBU daripada Jepun,
spesifikasi dia lebih kepada South Africa, Afrika Selatan. Inilah kerana Afrika Selatan punya spesifikasi hampir dengan piawaian UNECE yang kita ikut di Malaysia. So bahagian depan dia yang agresif ini masih lagi boleh nampak Swift dia tu. Lampu dia ni DRL LED, headlight, main beam dengan high beam, LED, fog light, halogen. Dekat belakang LED. Pada pendapat saya, Suzuki dia telah buat desain yang sangat cantik untuk generasi keempat ini. Masih lagi memang betul bentuk Swift, cuma ada ciri-ciri additional. Pintu belakang dah ala-ala Alfa 147. Nampak? Dan kat sini pun ada ala-ala Range Rover pun ya. Ala-ala apa pun, dia tetap bentuk Swift dia. It is true to the original form of the Suzuki Swift. Dan dekat belakang ni melengkung kat sini, diakhiri dengan lampu LED yang daripada jauh bentuk LED ni macam Volkswagen Polo. Bahagian belakang ini meneruskan lagi keseksian dia. Kita ada bahu dekat sini yang keluar, shoulder line dekat sini ni, dan kemudian bumper bawah dengan rear valance kat bawah tu, twin exhaust port, memang sporty, dan juga sama ciri-ciri dengan Swift Sport yang dahulu. Boot dia ni pula, boot dia ni saiz dia 265 liter. Now, kecil sedikit daripada Myvi. Myvi dengan Ativa 277, yang ni 265. Kecil pun okey lah, datang dengan tayar spare. Kau kena tengok warna tayar rim kompang ni. Aku suka colour ni. Colour apa ni? Macam Camel Trophy. Jika anda dah beli kereta ni, na'udzubillah min zalik tayar pancit, kau jangan cakap tak jumpa jack tayar. Ada kat tepi ni. Siap boleh adjust kau punya damper lagi kat situ. Korang tahu tak kenapa Swift ni sangat popular bukan dekat Malaysia, satu dunia? Packaging. Cara Suzuki package kereta ni, walaupun luar tu saiz dia compact, sebelah dalam dia ni, ini tempat duduk yang saya duduk dekat depan, awak nampak masih lagi ada banyak ruang, dan kepala saya masih lagi ada ruang 1 inci, dan saya setinggi 6 kaki. So, kalau kita nak bercerita tentang ruang, kalau ada 4 orang dewasa berbesar macam saya ni, sebesar saya ni, memang boleh muat. Nak muat seorang lagi pun boleh kalau kau kejam macam Yahudi lah kat tengah ni. Tapi 4 orang saya muat. Now, sebabkan ini ialah varian paling tinggi untuk Swift, so Swift Sport punya dalam ni interior memang pada pendapat saya ranggi, agresif dan banyak ciri-ciri menarik. Contohnya, touch screen 7 inci ini dapat menggunakan sistem Apple CarPlay dan juga Android Auto. Dan walaupun dia single zone, tapi dia automatic, dan jika anda lihat layout dia ni memang nampak premium. Walaupun sebenarnya tak banyak sangat mainan dekat sini, tapi saya suka sebab dia ada LCD screen dekat sini inilah. Okey, dan dekat depan saya ni pula ada 2 meter analog. Kat tengah-tengah tu ada multi info display, pun ada macam-macam. Dekat depan ni saya tengok dia ada graf untuk torque dan power. Dan kemudian sebabkan ini ialah kereta pemandu. Okey, ini kereta pemandu. You ada pedal shift dekat sini ni, dan steering boleh naik turun serta telescopic. So ini penting. Dan steering ni bawah dia flat bottom. Untuk sistem tuil batang gear ni pula, dia tak ada gated. Dia macam Myvi. Daripada atas sampai ke bawah satu line saja. Sedikit membosankan kat situ. But you have this red insert dekat sini ni, macam ala-ala carbon fiber, tak berapa jadi, tapi menarik lah, nampak lah lain dia sikit situ. Cuma nampaknya saya ingatkan dia color coded, maknanya kalau kereta ni kuning, dalam ni pun kuning lah. Rupanya tidak, dia merah sahaja. Tempat duduk memang bucket dan memang selesa walaupun badan besar macam saya. Dan tak ada mainan lain lah, yang ini pun manual. Very basic lah juga, tetapi ini Swift Sport. Daripada segi keselamatan pula, kereta ni pun memang basic lah. Dia ada 6 airbag, dia ada EBD, dia ada hill hold assist, dan dia ada stability control. Itu sahaja. Dia ada sistem ADAS pun dia tak ada. Okey, Suzuki Malaysia kata sistem ADAS dia tak calibrate untuk negara Malaysia. Mungkin di masa depan diorang bolehlah calibrate. Bukan susah pun panggil engineer datang. Cuma sekarang ni COVID,
Saya faham orang Jepun memang suka nak datang sini. Itu antara sebab kenapa Modenas dengan Kawasaki masih lagi di awang-awangan. Sebab Jepun tak mau main sini. Yang penting untuk kereta prestasi, handbrake manual. Yes, handbrake turn. Selain daripada warna kuning champion yellow tadi, kita juga ada warna metallic speed blue, pearl pure white, dan yang tak ada kat sini sebab dah di-deliver, prime burning red, warna merah. Tidak ada warna dua tona, bumbung warna hitam tu, dia tak ada dual tone color tu, dia tak ada option dekat sini. Harga dia macam semua orang dah tahu, 139,900, 140,000 lah kiranya, dengan 3 tahun waranti ataupun 100,000 kilometer. Nah, persoalan dia yang mula-mula tadi tu, kalau bajet kita dalam banyak ni, kita nak ambil yang ini ke, Swift Sport ataupun Honda Civic 1.5 liter turbo. Jadi, ikut saya. Kereta kecil ni sebenarnya, dia ada magic tau. Contohnya, tu Mini tu, yang tua dengan yang baru sampai sekarang popular. Kelisa tu, sampai sekarang orang cari. Okey, kereta compact ni, dia seronok. Dan kau bayangkan kereta compact macam Swift ni, dengan enjin 1.4 turbo ni. Okey, Swift Sport dulu tu non-turbo, pun best. Kalau pandai main dengan gear, dengan pedal, memang seronok. Tapi yang turbo ni, dengan automatic ni, lagi mudah untuk kita bawa. Okey, dah lah tu, ada manual. I like this car. Jika anda nak cari kereta besar, dengan boot besar, memang Honda Civic lah. Tapi kita tolak tu ke tepi, kalau kita ada bajet 140,000 dan kita nak cari kereta prestasi, Suzuki Swift Sport ataupun Honda Civic 1.5 liter turbo. Aku bagi kat kau 5 sebab kenapa yang ini lebih best sebagai kereta prestasi. Nombor 1, enjin. Enjin Honda Civic tu 1.5 liter turbo tu memang PS dia lebih tinggi. Dia 173 PS. Dia 173 PS berbanding dengan 140 Suzuki Swift Sport. Ya, Swift Sport ni lagi kurang lah, rendah lah power dia tu. Torque pula, yang ini 230, Civic 220. So, torque untuk kereta ni lebih tinggi, dan torque tu penting bila kita nak bawa setiap hari. Sebab kedua pula, Honda Civic tu berat dia 1.3 tan bang. Badak kereta tu sebenarnya. Yang ini ni sebabkan dia compact, berat dia 970 kilo, di bawah 1 tan. Dan disebabkan itu, kita boleh dapat apa? Masuk manual mode, dodge gear. That is something that you cannot get from the Civic. Oi, budak mana main lintas jalan ni. Sebab ketiga, disebabkan Swift Sport ni lebih ringan, torque dia pun tinggi sikit. 0 to 100 kereta ni lebih cepat daripada Honda Civic. Tak banyak lah, 0.2 saat lebih cepat daripada Honda Civic tu. Top speed untuk Suzuki Swift Sport 205 km sejam, Civic 200 km sejam. Fine, beza tak jauh. Tetapi dalam bandar, kereta ni lebih lincah. Lincah tu yang kita nak. Takkan nak suruh orang gemuk macam aku main lomba lari. Mesti nak orang yang kurus macam kita ni. Sebab keempat pula ialah badge value. Honda Civic at the end of the day ialah sebuah varian Honda Civic biasalah. Makcik sebelah rumah aku pun pakai Honda Civic turbo buat pergi pasar. Swift ni pula, ini Swift Sport. Swift Sport ni, dia punya legend dia tu macam Golf GTI, macam Polo GTI, macam Honda Civic Type R. So you are not buying the normal Swift. This is the Swift Sport. So kat situ kau dah menang lagi. Dan sebab kelima, sebab paling penting sekali pada pendapat aku lah kan, kenapa Swift Sport ni lebih best daripada Honda Civic 1.5 liter turbo? Because this car comes with a manual handbrake. Ni, handbrake manual ni. Boleh buat handbrake turn. Tak boleh buat sekarang. Ada orang Suzuki belakang aku ni, kerana dia marah pula kan, brother Clement ni kan. So itu dia 5 sebab peribadi kenapa saya rasa Swift Sport ni ialah sebuah kereta prestasi yang lebih baik daripada Honda Civic tu lah. Tapi Honda Civic tu memang dia punya fokus pada sedan. Yang ini memang kereta prestasi betul lah.
Ya, dia kecil, compact, tapi dalam dia ni tetap luas. Surprisingly, generasi keempat ni, suspension dia sangat selesa. NVH dia bagus, senyap kereta ni. Walaupun ada orang kata harga kereta ni 140,000 tinggi, tapi saya rasa berbaloi jugalah sebab nombor satu, dulu Swiss Sport 100,000, duit kita nilai berapa, sekarang duit kita nilai dah berapa. Nombor dua, kereta ni lebih canggih. Kau kena bawa kereta ni, then kau faham. Dulu dia very rudimentary, dia very basic. Yang ini kau bawa lah, dia memang rasa premium. Memang rasa selesa dia, NVH dia apa semua dia ada. Okey, dia tak rasa kasar macam dulu-dulu. Dan pada pendapat saya lah, kereta ni second hand value dia akan jadi tinggi. Macam Swiss Sport dulu, second hand value dia pun tinggi. Yang ini pun saya jangka second hand value dia pun tinggi kerana nombor satu, dia lebih power. Nombor dua, dia dah boleh pakai RON 95. Dia tak payah pakai RON 97. So it makes this car a bit more appealing, lebih menarik. Sekian saja daripada saya, Hazil Samsuri. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.